Hari ini saya ingin mengajak anda untuk meneroka sebuah negara yang tidak asing lagi di rantau Asia. Negara yang saya maksudkan ialah Taiwan, seperti mana yang anda lihat di dalam video ini. Taiwan merupakan salah satu harimau Asia yang mengaum ketika tahun 1980-an. Tidak dapat dinafikan bahawa Taiwan merupakan gergasi ekonomi. Namun begitu, negara yang maju ini juga tidak lari daripada kontroversi, terutamanya mengenai kedaulatannya. Dalam pembentangan kali ini, saya bukan bercerita soal adakah Taiwan sebahagian daripada China ataupun sebuah negara yang berdaulat. Tetapi saya akan mengajak anda untuk menjawab bagaimana Taiwan daripada negara miskin menjadi negara maju berpendapatan tinggi serta apa yang Malaysia boleh pelajari. Sejarah pembangunan ekonomi di Taiwan pada hemat saya boleh dibahagikan kepada 3 fasa. Yang pertama, fasa bertatih. Yang kedua ialah fasa industri baharu. Dan yang terkini ialah fasa negara maju. Sebelum Perang Dunia Kedua, Taiwan merupakan negara yang memberi fokus kepada industri pertanian. Akan tetapi, dalam rancangan pembangunan ekonomi pertama yang dirangka oleh kerajaan Taiwan, Taiwan mentransformasikan ekonominya daripada berasaskan pertanian kepada pembuatan, manufacturing. Industri yang menjadi tumpuan kerajaan ketika itu ialah industri tekstil dan pakaian. Industri tekstil dan pakaian sangat berkembang pesat di Taiwan. Industri ini telah melonjakkan ekonomi Taiwan serta-merta. Jika anda tertanya-tanya, apakah pemangkin kejayaan industri ini di Taiwan? Jawapannya ialah tenaga buruh, dokongan kerajaan dan bantuan Amerika Syarikat. Seperti mana yang kita maklum, industri tekstil merupakan labor-intensive industri yang memerlukan buruh yang ramai untuk menjayakannya. Tenaga buruh di Taiwan ketika itu juga tinggi, maka makmurlah industri tekstil di Taiwan. Kerajaan turut memberi galakan untuk memajukan industri tekstil di Taiwan. Kerajaan memberi galakan dengan membantu pengusaha-pengusaha tekstil untuk mendapatkan modal dan barang-barangnya. Bukan itu sahaja, untuk menggalakkan ekspor, kerajaan turut memberi insentif seperti cukai yang rendah, pinjaman faedah rendah dan sebagainya. A helicopter carries President Eisenhower from the cruiser St. Paul to Pine Hill Airport outside Taipei, where he is welcomed by President Chiang Kai-shek and other Free Chinese dignitaries. Selain itu, Amerika Syarikat turut memberi bantuan kepada Taiwan untuk mengembangkan lagi industri tekstil di Taiwan. Sebuah syarikat Amerika dan Bank Tempatan Taiwan bekerjasama untuk mengasaskan sebuah syarikat fiber buatan. Maka berlakulah perpindahan teknologi di antara Taiwan dan Amerika Syarikat. Akhirnya, industri tekstil dan fiber buatan berkembang dengan pesatnya. Daripada sekecil 80 tan pada tahun 1957 menjadi 151,000 tan pada tahun 1987, menjadikan Taiwan pembekal fiber buatan ketiga terbesar dunia ketika itu. Selepas kejayaan dalam industri tekstil, Taiwan juga berjaya dalam industri elektronik. Kerajaan memainkan peranan yang besar dalam memacu kejayaan dalam industri ini. Antara tindakan kerajaan ketika itu ialah mewajibkan pengilang TV Jepun yang bertapak di Taiwan untuk menggunakan sumber-sumber tempatan. Ketika tahun 60-an sehingga awal 70-an, industri elektronik masih lagi kecil.
Hal ini demikian kerana produk Taiwan ketika itu dianggap kurang berkualiti. Maka Taiwan menumpukan ekspornya ke negara-negara membangun seperti negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah dan Amerika Latin ketika itu. Keuntungan yang mereka dapat digunakan untuk membeli alatan pembuatan yang lebih canggih dan berkualiti. Selain itu, universiti di Taiwan juga memainkan peranan untuk memajukan industri elektronik. National Chiao Tung University bertanggungjawab melahirkan ramai jurutera-jurutera semikonduktor yang menjadi tulang belakang kepada kemajuan industri ini. Industri rekaan litar bersepadu menjadi hangat pada tahun 1980-an. Tetapi Taiwan menghadapi masalah iaitu kekurangan perkhidmatan foundry besi yang diperlukan untuk rekaan litar bersepadu. Untuk mengatasi masalah ini, maka kerajaan campur tangan. Kerajaan bertindak mengasaskan GLC baharu yang dikenali sebagai Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Walaupun industri tekstil dan teknologi berkembang pesat, pada tahun 1987, industri perkhidmatan telah menjadi sektor ekonomi terbesar di Taiwan. Perubahan ke arah industri perkhidmatan berlanjutan pada tahun 2000 dan ke atas. Ketika ini, pengilang-pengilang yang ada di Taiwan mula beralih ke negara-negara membangun kerana kos upah yang lebih rendah. Menjelang tahun 2008, industri perkhidmatan telah menyumbang lebih daripada 70% keluaran dalam negara kasar Taiwan. Hubungan ekonomi yang lebih erat antara Taiwan dan Tanah Besar China berhasil setelah perjanjian kerangka kerja ekonomi ditandatangani pada Jun 2010. Hal ini memberi kesan positif kepada industri perkhidmatan Taiwan, khususnya sektor pelancongan. Sejak larangan pelancongan dari Tanah Besar China dimasukkan pada tahun 2008, jumlah pelancong China meningkat sehingga mencapai 1.6 juta pada tahun 2010.台湾再一次用行动告诉世界，作为一群民主人与自由人，我们有坚定的信念去捍卫民主自由的生活方式。 Kerajaan Taiwan mengamalkan demokrasi. Negara ini diketuai oleh seorang presiden. Presiden dipilih melalui pilihan raya berdasarkan undi popular. Presiden berperanan sebagai ketua negara. Presiden juga mempunyai hak untuk melantik Perdana Menteri yang turut dikenali sebagai Premier, yang mana Perdana Menteri mengetuai cabang eksekutif. Jika di Malaysia kita mempunyai 3 cabang utama untuk pembahagian kuasa, di Taiwan pula mempunyai 5. 5 cabang yang dimaksudkan ialah eksekutif, kehakiman, perundangan, peperiksaan dan audit. 3 yang pertama kita mungkin faham kerana sistem itu ada di Malaysia. Tapi apa pula peranan cabang peperiksaan dan audit? Sebenarnya, cabang peperiksaan hampir sama fungsinya dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam di Malaysia untuk menyelia pengambilan penjawat awam. Manakala untuk cabang audit pula, ianya sebagai ejen semak dan imbang untuk cabang-cabang yang lain. Kembali kepada persoalan yang pokok, apakah resepi kejayaan Taiwan? Terdapat 6 resepi utama. Pertama ialah peranan kerajaan dalam merangsang ekonomi. Hal ini dapat dilihat ketika era 50-an sehingga 90-an di mana kerajaan memainkan peranan yang besar dalam membentuk ekonomi Taiwan. Yang kedua ialah reformasi industri. Taiwan bermula sebagai negara pertanian yang miskin.
bertukar kepada negara perindustrian dan perkhidmatan yang maju dan berpendapatan tinggi. Yang ketiga ialah peranan universiti. Universiti di Taiwan memainkan peranan untuk membantu kerajaan merancakkan lagi ekonomi negara melalui research and development. Yang keempat ialah hubungan diplomatik yang strategik. Hal ini dapat dilihat apabila berlaku pertukaran teknologi antara Taiwan dengan Amerika Syarikat dan juga Jepun. Yang kelima ialah pembangunan modal insan. Kerajaan Taiwan melabur dalam pembangunan modal insan yang begitu besar. Dan yang terakhir sekali ialah kadar rasuah yang rendah di Taiwan. Taiwan berada di kedudukan ke-29 dalam indeks persepsi rasuah. Maka inilah resepi-resepi kejayaan Taiwan. Oleh itu, kesimpulannya, kejayaan Taiwan didasari oleh kerajaan yang proaktif, rakyat yang progresif, dan bebas rasuah. Sekian, terima kasih.